Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua anak-anak yang dikasihi. Baiklah, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran secara maya dalam pendidikan Islam tahun 6 bidang sirah dengan tajuk Hajjatul Wada. Jom kita belajar. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran murid-murid dapat pertama menerangkan latar belakang peristiwa Hajjatul Wada, kedua menjelaskan kronologi peristiwa Hajjatul Wada, ketiga menganalisis isi penting khutbah terakhir Rasulullah SAW, dan yang keempat mengaplikasi iktibar peristiwa Hajjatul Wada dalam kehidupan seharian. Mari kita sama-sama membaca ayat ketiga daripada surah Al-Maidah yang telah diturunkan di Arafah ketika Nabi Muhammad SAW menunaikan Hajjatul Wada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surah Al-Maidah ayat ketiga yang membawa maksud pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Apakah yang dimaksudkan dengan Hajjatul Wada? Hajjatul Wada ialah haji perpisahan, di mana ia merupakan haji yang terakhir dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum baginda wafat. Mari kita pelajari latar belakang peristiwa Hajjatul Wada, di mana Nabi Muhammad SAW telah berada di Madinah selama 9 tahun dan dalam tempoh itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakan haji. Jadi pada bulan Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah, Nabi Muhammad SAW telah membuat pengumuman untuk mengerjakan haji di Mekah. Apabila kaum muslimin mendengar berita itu, ramai yang mahu menyertai baginda menunaikan haji di Mekah. Seramai 90,000 orang-orang Islam yang ingin mengikut baginda mengerjakan haji di Mekah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berangkat ke Mekah pada 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah. Seterusnya, mari kita pelajari kronologi peristiwa Hajjatul Wada. Perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin dari Madinah menuju ke Zulhulaifah, di mana di Zulhulaifah Nabi Muhammad SAW telah bermalam dan berikram di sana. Kemudian perjalanan diteruskan keesokan harinya menuju ke Zulhuwa. Di situ Nabi Muhammad bersama kaum muslimin berhenti dan bermalam. Pada keesokan harinya perjalanan diteruskan ke Mekah dan sesampainya di Mekah baginda melakukan tawaf dan sa'i. Pada 8 Zulhijjah di Mina,
baginda telah bermalam di sini dan keesokan harinya baginda telah bertolak ke Arafah. Di Arafah pada 9 Zulhijjah, baginda telah melakukan ibadah wukuf. Kemudian, baginda Rasulullah SAW menyampaikan khutbah terakhir di hadapan kaum muslimin. Pada 10 Zulhijjah di Muzdalifah, dari Arafah baginda menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sana. Pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah iaitu di Mina, Nabi Muhammad SAW telah melakukan ibadah melontar jamrah dan menyembelih unta. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah dan melakukan tawaf. Kemudian baginda bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji. Antara isi-isi penting yang dapat kita pelajari daripada khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW, di mana ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengingatkan umat Islam tentang beberapa perkara, antaranya tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Kedua, amalan jahiliah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam seperti mementingkan perkauman. Ketiga, bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Kelima, wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Keenam, mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan haji. Dan yang ketujuh, menjauhi riba kerana riba adalah haram. Seterusnya, mari kita pelajari iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada', di mana daripada iktibar tersebut bolehlah kita aplikasikan iktibar ini dalam kehidupan seharian, di mana yang pertama mengasihi Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah sentiasa mengasihi baginda Rasulullah sebagaimana Nabi mengasihi kita. Kita wajib beriman bahawa Nabi Muhammad SAW ialah Nabi yang terakhir diutuskan Allah dan agama Islam ialah agama yang benar di sisi Allah. Kedua, ialah hidup bersatu padu, di mana setiap Muslim adalah bersaudara. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menunaikan sesuatu ibadah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Mereka sanggup menempuh perjalanan yang jauh untuk menunaikan ibadah haji. Jadi, kita tidak boleh menjadikan alasan ataupun merungut apabila kita melakukan sesuatu ibadah. Dan yang keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan dalam hidup. Mentaati perintah Allah dan Rasul serta meninggalkan larangannya. Baiklah murid-murid yang dikasihi, kita telah mempelajari peristiwa Hajjatul Wada'. Oleh itu, untuk aktiviti seterusnya ialah latihan menulis. Untuk latihan menulis,
Lengkapkan carta alif berikut berdasarkan kronologi peristiwa Hajatul Wada', di mana kamu boleh salin dalam buku latihan atau cetak dan tampal dalam buku latihan. Seterusnya, untuk didik hibur, jawab kuis yang telah diberikan ini untuk menguji minda dan tahap pemahaman kamu terhadap tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, dalam peristiwa Hajatul Wada', Nabi Muhammad SAW mengajar kita cara melaksanakan ibadah haji dan meninggalkan pesanan buat umat Islam supaya kita memperolehi kejayaan di dunia dan di akhirat. Untuk itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.